Tuan meja kan jatuh, pakai jati. Oh, betul-betul macam sekolah dewasa tu. Jati, jati. Jati bahwa penyelesaian ini apapun di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat nilai tetangga, di peringkat masyarakat, di peringkat negeri, di peringkat negara, bagi Malaysia ini penyelesaian. Pertama, balik kepada Islam. Saya masuk PAS 15 tahun yang lalu. Pasal saya tertawan dengan perjuangan PAS. Pasal PAS nak menegakkan negara Islam. Saya belajar di Barat. Sudah tentulah belajar di Barat dengan profesor-profesor di Barat. Penyelesaian orang Barat bukan balik kepada Islam. Dan bila PAS nak bawa ketika itu, dia bawa Datuk Fadil Noh. Sebelum itu dengan Tuan Guru Yusof Rawal. Sebelum itu dengan Dr. Zulkifli Muhammad. Sebelum itu lagi bersama-sama dengan itu Dr. Burhanuddin Halmi. Lepas itu Tuan Haji Fuad. Ini dia punya cerita. Nak bawa Islam. Tiba-tiba tuan-tuan, selepas kematian almarhum Datuk Fadil Noh, atas desakan parasit dalam PAS, daripada negara Islam ditukar kepada negara kebajikan. Saya sedih sangat. Pasal saya masuk PAS nak negara Islam. Saya masuk PAS nak penyelesaian Islam. Saya masuk PAS anak saya nak dididik atas nama Islam, untuk bernaung di bawah Islam, berpayung di bawah Islam. Tiba-tiba akan desakan parasit. PAS menggugurkan perkataan Islam, menggantikan dengan negara berkebajikan. Saya bagi tahu Presiden. Saya ada bertemu dengan Presiden PAS 1 jam setengah. Saya bertemu dengan dia. Saya dengan dia saja. Saya kata tak boleh. Kalau negara berkebajikan, kita tak boleh. PAS tak boleh lawan Norway, Sweden, Denmark. PAS tak boleh lawan Australia. PAS tak boleh lawan United Kingdom. PAS tak boleh lawan Holland. Tapi kalau nak menegakkan negara Islam, saya yakin ketika itu, pada masa sekarang akan datang, kalau betul-betul PAS tegak atas paksinya, PAS yang mampu melaksanakan. Sebab itu saya masuk PAS. Saudara-saudara, hilang Islam. Padahal kita mempertahankan Islam masa zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Ada satu ketika tuan-tuan, Tun Mahathir, ketika itu Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Mahathir nak menggugurkan perkataan Islam, terutama yang dikaitkan dengan pertumbuhan. Dia tak ada Parti Islam se-Malaysia. Dia tak nak perkataan Islam itu, dia tak nak. Atas apa sebab? Dia tak mau Islam itu dipolitikkan. Itu sebab dia. Kita dalam PAS, saya, Datuk Fadil Noh, Ustaz Haji Awang, seluruhnya, dengan tenaga-tenaga ulama yang ada, kepimpinan ulama yang ada, ketika itu lawan habis-habisan. Jangan gugurkan perkataan Islam daripada mana-mana pertumbuhan, termasuk Parti Islam se-Malaysia PAS. Akhirnya inilah raja-raja dirujuk kepada Majlis Raja-Raja. Rujuk kepada Majlis Raja-Raja, saya fikir kemungkinan besar bila dirujuk kepada Majlis Raja-Raja, Dr. Mahathir Perdana Menteri ketika itu mengharapkan Majlis Raja-Raja bersetuju dengan cadangannya untuk menggugurkan perkataan Islam daripada pertumbuhan-pertumbuhan, seluruh pertumbuhan. Sama ada kampung, sama ada mukim, sama ada daerah, sama ada negeri, sama ada pertumbuhan nelayan, sama ada pertumbuhan peladang, sama ada pertumbuhan apa. Jangan tahu perkataan Islam.
Sebaliknya keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja pada hari itu bukan saja melarang menggugurkan perkataan Islam, melarang menggugurkan, tetapi Majlis Raja-Raja kata boleh gunakan Islam, sebarkan lagi seluas-luasnya. Siapa yang membantah ketika itu? Tetapi setelah bantahan dibuat, bila Fadil Noh tak ada, bila almarhum Datuk Fadil Noh tak ada, akan desakan daripada parasit. Perkataan Islam yang dipertahankan mudah digugurkan begitu saja. Negara Islam dah menjadi negara kebajikan atas desakan parasit, DAP dan orang-orang dalam Pakatan Rakyat, orang-orang dalam PDR. Saya tak tahulah teman-teman sahabat PAS, saya ingat tak ingat. Payah. Hari ini kita dengar pula tuan-tuan, ada cadangan nak menggugurkan, tak mau dia kata tak nak, yang mengatakan Islam is a federal religion, Islam adalah agama persekutuan, nak digugurkan. 3 hari yang lepas, baru hari ini dibincangkan lagi dalam akhbar, nak digugurkan dalam perlembagaan yang mengatakan Islam itu agama rasmi, Islam itu agama persekutuan. Islam is the official religion, Islam is the religion of the federation. Nak digugurkan, nak ganti dengan adil. Saya tak ada masalah dengan itu, tapi saya ada masalah dengan satu perkara. Apa dia? Adil, nakkan Islam seluruh hidup manusia, daripada bangun pagi sampai tidur balik, seluruhnya. Pergi pejabat Islam, pergi pasok Islam, ekonomi Islam, perniagaan Islam, politik Islam, pentadbiran Islam, perdagangan Islam, perindustrian Islam, naik kapal Islam, kapal laut Islam, kapal perang Islam, seluruhnya Islam. Baik. Saya nak beritahu teman-teman saya exco agama Kerajaan Negeri Selangor nak buat satu tindakan, tuan-tuan, menutup penjual-penjual alga di kawasan Melayu Seksyen 1 hingga 24 Shah Alam. Tak boleh langsung. DAP tak bagi, Ronnie Liu tak bagi, PKR tak bagi. Yang sedih, orang paspor macam DAP tak bagi. Usaha kita untuk menjaga arah di Shah Alam, di negeri Selangor. Kita nak buang rumah urut, banyak rumah urut, nak buang rumah urut. Urut kaki lain, urut betis lain, urut peha lain, urut atas peha lain. Kita nak buang. Bantahan daripada DAP, tak boleh. Siapa lagi bantah? Betul, Pak. Kita membayangkan, tuan-tuan. Yang terakhir kita ingat peristiwa DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Dalam bulan Ramadan, gereja panggil orang-orang Islam Melayu 50 orang berbuka puasa. Buka puasa bukan di Masjid Teluk U, bukan di Masjid Parit Baru, di gereja. Dari panggilan pukul 6.30 sampai pukul 11.30, sampai pukul 6.30 sampai pukul 11. Tak ada cerita lain, cerita Kristian. Lagunya Kristian, syarahannya Kristian, testimoninya Kristian. Kawan tu datang nak berbuka puasa, akhirnya dilaporkan kepada kita di Jais pukul 9 baru berbuka. Lepas buka tak semayang, tak ada ruang semayang, tak ada tempat semayang, tak ada kiblat, tak ada tempat berwudu. Macam mana? Saya bagi sokongan 100% kepada Jais. Tahniah, saya kata.
yang menentang habis-habisan DAP, yang menentang habis-habisan PKR, yang menentang habis-habisan PAS. Bagaimana? Keping. So itu, saya boleh cerita banyak perkara. 4 tahun jadi exco agama. Tak boleh. Pasal ketuanya Karpal Singh kata, langkah mayat aku dulu. Tak boleh. Tapi yang hairan saya, macam mana PAS dah masuk 4 tahun masih lagi bersekongkol dengan DAP? Macam mana PAS yang sudah 4 tahun masih lagi bersekongkol dengan Anwar Ibrahim? Macam mana PAS sudah 4 tahun lebih masih bersekongkol dengan Azmin Ali? Macam mana PAS sudah 4 tahun masih bersekongkol dengan orang yang bertanding menjadi ahli parlimen Sabah ni, Mufti PKR? Sebab itu penyelesaiannya ialah 3 perkara. Dalam 3 perkara ini termaktub dalam perlembagaan, termaktub dalam perlembagaan. Apa dia? Islam. Islam. Melayu. Apa sih Melayu. Saudara-saudara, Islam Melayu raya. Pasal apa Islam? Saya dah tak perlu tegangkan lagi. Inna dina indallahil Islam. Tak ada lagi dinda, tak ada lagi sisi Allah, Islam. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Hanya Islam saja. Pasal apa nak buang Islam? Pasal apa takut Islam? Pasal apa nak ketepikan Islam? Pasal apa tak membuat Islam? Pasal apa tak percaya pada Islam? Yang sedihnya yang tak percaya ini bukan tadi DAP, bukan PKR, PAS. Saudara, saya bukan nak mengutuk PAS, tapi ini tuan-tuan boleh bantah apa yang saya cakap ni. Teman-teman PAS saya yang saya raikan sekalian, yang hadir ni, yang saya muliakan, yang saya hormati ni, bantah apa yang saya cakap ni. Saudara bantah, saudara tak ada fakta. Saya bantah, saya ada fakta, saya exco. Tangan saya buat, tangan saya sign, mata saya nampak, telinga saya dengar. Dulu masa saya masuk PAS, ada 2 perkara yang sangat saya ketahuan dengan PAS selain daripada Islam, saya kata. Nomor 2 yang saya ketahuan dengan PAS ni, parti yang menyediakan satu peruntukan tahun 1982, dibuat satu kenyataan namanya Kepimpinan Ulama. Saya seronok pasal itu saya nak masuk PAS. Pasal saya bukan ulama. Saya nak dipimpin oleh ulama, nak dipandu oleh ulama, nak dinasihat oleh ulama, nak dihala tunjuk oleh ulama, nak bersama dengan ulama, nak dekat dengan ulama. Pasal saya tidak ulama. Rupanya ular dalam semak. Siapa ular, siapa semak, saya tidak tahu. Tapi bila kembali ke rahmatullah Datuk Fadil, dulu dalam pimpinan PAS dibanding jawatan kuasa PAS pusat, masa saya mula-mula masuk dulu, jumlah ulama dalam pimpinan PAS pusat 70% ulama, 30% orang profesional macam saya. Sekarang ini saudara, 70% terdiri daripada persib, 30% saja.
terpinggir ulama, terpinggir ulama, terpinggir. Macam mana? Jangan apa? Pasal terpinggirnya ulama, ada orang mengatakan sanggup PAS bersedia menerima kejawatan di timbalan presiden daripada mereka yang bukan Islam. Bolehkah tuan-tuan? Bolehkah perkataan itu keluar zaman Datuk Fadil Noor? Tak mungkin. Pasal ketika itu tak ada parasit-parasit. Parasit yang setengahnya lebih DAP daripada DAP, lebih PKR daripada PKR, lebih Anwar daripada Anwar, lebih Azmin, lebih Min daripada Min. Lebih Badrul daripada Badrul. Jadi macam mana? Maka sebab itu Islam. Nombor 2, Melayu. Ini saya nak beritahu teman-teman. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ada pimpinan PAS yang tak mahu langsung mendengar perkataan Melayu. Memandang perkataan Melayu tak ada, mendengar perkataan Melayu tak ada, cerita Melayu tak ada, tak mau langsung. Tak mau langsung. Saya selalu berhujah dengan teman-teman dalam PAS. Kebetulan saya baca satu kitab yang telah diterjemahkan kepada seluruh bahasa di Eropah. Antara bahasa yang diterjemahkan oleh Profesor Rosenthal ialah bahasa Inggeris. Dan diterjemah ke bahasa Indonesia, yang terakhir Dewan Bahasa dan Pustaka menterjemahnya ke bahasa Melayu Malaysia. Nama kitabnya Al-Muqaddimah karangan Ibn Khaldun. Al-Muqaddim. Dalam tu teman-teman PAS, tolong baca. Kalau dia katakan sebut Melayu itu asabiyah, 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 asabiyah yang mana? Asabiyah kata Khaldun, Ibn Khaldun ada dua. Asabiyah yang positif, asabiyah yang negatif. Apa asabiyah yang negatif? Kalau kita cerita Melayu, daripada kumpulan Melayu tu, kita hanya leka membantu yang Jawa aja. Itu asabiyah. Banjar dia tak bantu, Minangkabau dia tak bantu. Jauh. Itu asabiyah. Atau saudara-saudara, bukan saja itu, bukan saja itu. Dalam hal kompetisi pertandingan di antara mereka untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup, jelas-jelas mereka memberikan sokongan kepada satu-satu golongan dalam kumpulan mereka. Itu asabiyah. Tetapi Ibn Khaldun menyebutkan asabiyah positif. Apa dia? Nak majukan pendidikan orang Melayu, anak-anak desa yang tertinggal, agamanya tertinggal, bahasa Inggerisnya hampir tak tahu cakap orang putih. Kita bayang anak kita sampai tingkatan 5 tak boleh cakap orang putih langsung. Tak boleh. Saya pergi ke Thailand, tengok budak-budak Thailand yang tak pernah cakap orang putih, tapi boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Saya pergi Bandung tuan-tuan, pergi Bandung tengok beberapa orang Indonesia yang bahasa Inggeris itu bukan menjadi pertuturan mereka, tapi bahasa Inggeris itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Malaysia tak boleh. Anak tuan-tuan dekat sini tak boleh cakap orang putih. Dia tak faham bahasa Inggeris. Padahal 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, 11 tahun tak boleh cakap orang putih. Nak susun ayat sebaris pun tak boleh. Tak boleh. Katakanlah susun ayat. Pagi tadi saya ke Sempang untuk makan pagi di Sempang bersama teman. Buatlah bahasa Inggeris. Tak boleh. Memang. Begitu saudara. Kalau saya nak bantu orang ini, apa masalahnya? Kalau saya nak bantukan memotivasi anak-anak kita sekolah rendah, sekolah menengah, apa masalahnya? Itu bukan asabiyah. Yang ini yang kita nak bangunkan tuan-tuan. Selagi Melayu tidak dibangunkan, saya tak nampak. Saya tak nampak mana-mana kerajaan negeri, mana-mana kerajaan yang akan didirikan di Peringkat Persekutuan akan mencapai matlamatnya untuk membimbing 28 juta rakyat Malaysia. Yang ketiga, raja-raja.
Saudara, gaji-gaji ini kita pertahankan gaji-gaji ini sebab gaji-gaji ini payung kepada 3 payung. Pertama, gaji-gaji ini payung agama. Nombor 2, payung bangsa Melayu. Nombor 3, payung adat istiadat Melayu dalam perlembagaan persekutuan dan dalam perlembagaan negeri. Sumpah yang di-Pertuan Agong pun itulah dia. Macam mana kita nak buang dalam perlembagaan? Itu yang kita nak pertahankan. Saya bukan pertahankan individu raja, bukan. Institusi raja. Sebagai contoh, tuan-tuan. Pakatan Rakyat memang bercadang. Negeri Selangor sedang berlaku sekarang, tuan-tuan. Apa dia? Negeri Selangor sekarang ini seolah-olah tidak mengiktiraf artikel 153 perlembagaan. Apa dia? Hak istimewa orang Melayu. Tak ada, tuan-tuan. Sama rata. Daripada Teresa nak sama rata, daripada Xavier nak sama rata, daripada Romy Liu nak sama rata. Saya fikir mungkin besar pun fikir nak sama rata. Bayar. Mana hak istimewa orang Melayu? Katakanlah mereka berdaya mendapatkan Putrajaya, dan salah satu daripada perkara yang pertama mereka nak lakukan di awal-awal pemerintahan mereka mendapat Putrajaya, nak menghapus, menggugurkan artikel 153 perlembagaan. Parlimen mereka sudah menyetujui nak menggugurkan. Mereka tak boleh buat kalau raja-raja Melayu tidak memberikan tanda tangan bagi kepada perisytiharan menggugurkan artikel 153. Penyelamatnya raja-raja Melayu. Kita kena faham kalau tidak. Sebab itu anak kita tak apa-apa. Dia gaji-gaji, dia ejek-ejek gaji. Siapa dia yang dulu ejek gaji? Tuan-tuan tahu tak cerita tentang pertabaran yang Tuan Agong buat baru? Tahu? Tak tahu? Pertabaran Tuan Agong kan ada ahli-ahli parlimen ejek-ejek gaji, ahli-ahli parlimen kita membudak-budakkan gaji, ahli parlimen kita meremeh-remehkan gaji, ahli parlimen kita mentertawakan raja, ahli parlimen kita Allah. Macam mana? Macam mana? Apa pengajarannya kepada anak-anak kita? Apa pengajarannya kepada adik, abang, kakak, adik-adik kita, cucu cicit kita? Apa pengajarannya? Sebab itu saya nak menyeru pada teman-teman semua.